Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kota tinggi mengungguli, sehati memperkasa bangsa. Salam kita sehat, kita hebat. Anda sedang bersama-sama saya selaku moderator dalam sesi Bual Bicara, program kecergasan hidup aktif Dr. Muda Happily atau Health Promotion in Learning Institution. Program Bual Bicara ini dianjurkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan dikendalikan oleh Pejabat Kesihatan Daerah dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Pada kesempatan ini, saya mewakili warga pendidikan daerah Kota Tinggi ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga atas pengorbanan yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai dan staf Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya di daerah Kota Tinggi. Dan saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk terus menyokong dan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia mengekang penularan wabak COVID-19. Para penonton yang saya hormati sekalian, program ini dianjurkan bagi menyahut seruan kerajaan untuk rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup aktif dan mengurangkan gaya hidup sedentary bagi meningkatkan kecergasan fizikal dan mental. Kerana sebagaimana kita maklum, kesihatan dan kecergasan merupakan faktor dominan dalam menentukan kesejahteraan dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Kerana tubuh badan yang sihat pastinya dapat membantu kita melakukan kerja dengan lebih berkesan, cekap dan berkualiti. Sehubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menyebut bahawa pendidikan di Malaysia bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, termasuk juga sosial. Jadi program kecergasan hidup aktif ini amat bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang aktif dan sihat. Namun, pandemik COVID-19 ini yang melanda dunia menyebabkan beberapa aktiviti kecergasan agak terbatas. Justru Jabatan Kesihatan Negeri Johor melalui Happily Channel telah mengadakan aktiviti-aktiviti bersesuaian seumpama ini bersempena dengan Perintah Kawalan Gerakan bagi menyampaikan mesej-mesej pendidikan kesihatan secara dalam talian. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan ahli panel bagi sesi Bual Bicara pada hari ini. Saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Tuan Haji Ishak bin Ismail. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Tuan Haji Ishak bin Ismail merupakan penolong PPD Pembangunan Bakat Murid di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Ya, saya. Ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Kintan binti Ahmad. Apa khabar Puan Kintan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Kintan merupakan guru cemerlang Kelab Doktor Muda, merupakan juga pengurusi teknik Kelab Doktor Muda Daerah Kota Tinggi dari SK Laksamana Kota Tinggi. Terima kasih. Dan ahli panel kita yang ketiga yang cantik manis itu ialah Auni Raudah binti Muhammad Fauzan. Auni Raudah merupakan Ketua Pengawas Sekolah Kebangsaan Sungai Telur. Auni juga merupakan pengurusi Kelab Doktor Muda dan Presiden Student Leaders Board SK Sungai Telur. Terima kasih Auni atas kebersamaan. Baiklah, kita mulakan sesi Bual Bicara ini dengan saya menunjukkan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, Tuan Haji Ishak. Tuan Haji, apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan hidup aktif dan selaku penolong PPD Pembangunan Bakat Murid, apakah peranan PPD Kota Tinggi dalam menyebarkan maklumat berkaitan program kecergasan hidup aktif di sekolah-sekolah? Silakan Tuan Haji.
Baik, terima kasih K. Muhammad Arba'in bin Mak Ramli selaku moderator program kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah izin dapat kita meneruskan tugasan kita untuk menanti hari-hari berikutnya. Jadi untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kecergasan hidup aktif, pada pandangan saya, kecergasan di sini saya fokuskan kepada kecergasan fizikal dan juga kecergasan mental. Kecergasan adalah satu keadaan di mana fizikal seseorang itu membolehkan melakukan aktiviti harian dengan efektif, mengambil bahagian di dalam sukan atau aktiviti riadah dan masih mempunyai tenaga yang mencukupi walaupun kita dalam waktu kecemasan. Kecergasan mental ini juga adalah keupayaan individu untuk berfikir secara waras menggunakan maklumat yang diperolehi untuk meningkatkan kualiti gaya hidup dan fungsi kehidupan secara optimum. Manakala hidup aktif ini juga ialah amalan yang dilakukan dengan penuh semangat. Bagi murid dan pelajar yang bersekolah mengambil bahagian di kelas ketika guru mengajar juga adalah tergolong dalam salah satu aktiviti kecergasan hidup aktif. Kami daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi begitu amat menyokong penuh dengan segala aktiviti ataupun aktiviti berkaitan program kecergasan hidup aktif, di mana pihak PPD sendiri juga banyak menganjurkan program, di antaranya adalah seperti program pertandingan, latihan intensif dan juga perkemahan. Di Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi juga ingin merakamkan setimbangan dan juga mengucapkan amat berterima kasih dengan program di bawah anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan juga Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi. Dengan adanya jalinan kerjasama ini dapat memberi ruang dan peluang kepada murid ataupun pelajar kita khususnya dalam daerah Kota Tinggi. Sebenarnya dalam program seperti ini juga banyak perbincangan yang telah kami buat di peringkat daerah antara Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi dan juga Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi dari semasa ke semasa. Perbincangan di peringkat daerah juga diadakan setiap tahun. Manakala pelbagai program telah disusun dan dilaksanakan seperti Convention Happily, yakni Health Promotion in Learning Institution bagi kelab doktor muda, seminar, bengkel, Zoomers, summer camp yang memberi peluang untuk murid dan para pelajar sekolah. Manakala kita tahu bahawa dalam situasi PKP ini, COVID-19, banyak terdapat juga program yang telah dijalankan secara atas talian. Kita lihat di mana pelibatan para pelajar dan juga murid ni amat positif. Pihak kami bertindak untuk sama-sama mempromosi kesihatan dan memberi kesedaran begitu pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat untuk mendapatkan kecergasan hidup yang aktif. Terima kasih Cik Main. Berdasarkan penerangan Tuan Haji tadi, boleh tak Tuan Haji lanjutkan dengan memberi huraian tentang impak program kecergasan hidup aktif terutamanya kepada murid-murid di sekolah. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Cik Main sekali lagi. Sememangnya kita dah nyata di sini bahawa impak program kecergasan hidup aktif ni untuk murid dan pelajar memang akan memberikan sumbangan di mana kita lihat bahawa kehidupan yang tidak aktif ni boleh menyumbang kepada terjadinya risiko untuk mendapatkan penyakit. Kita perlu hidup cergas dan aktif untuk sihat. Kehidupan yang aktif adalah penting untuk meningkatkan taraf kesihatan individu. Kita lihat di sini bahawa melalui program kecergasan hidup aktif ini akan memudahkan pencapaian matlamat akademik dan juga bukan akademik serta berupaya menghasilkan impak positif seperti membentuk keupayaan mengawal kehidupan sendiri, aspirasi pendidikan yang tinggi, juga meningkatkan prestasi murid-murid ataupun para pelajar sekalian.
impak program kecergasan hidup aktif juga adalah seperti menyemai kesedaran murid terhadap agama dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan juga emosi. Seterusnya juga dapat mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid itu sendiri. Di mana membina dan meningkatkan minat dan juga bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi ini juga, ia juga dapat membina dan juga meningkatkan disiplin murid, mewujudkan budaya sekolah yang sihat dan juga dapat membina dan meningkatkan kerjasama dua hala antara sekolah dan juga masyarakat. Dan juga kita lihat di sini bahawa dapat mewujudkan sekolah berwatak dalam menggalakkan perkembangan dan potensi murid ke tahap yang maksimum, di mana perlibatan murid ini adalah sehingga ke peringkat antarabangsa. Pendidikan tidak akan lengkap sekiranya aktiviti praktikal seperti sukan dan permainan tidak dimuatkan ke dalam kurikulum sekolah. Semoga itu Kementerian Pendidikan Malaysia begitu serius berusaha dalam pelaksanaan program kecergasan hidup aktif ini melalui bidang co-curriculum dan juga akademik di sekolah-sekolah untuk melahirkan modal insan yang berilmu pengetahuan, berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Juga memiliki jiwa dan pribadi unggul. Di sini kita lihat bahawa modal insan inilah yang akan memacu kemajuan negara ke tahap global. Itu pandangan daripada saya, Cik Muhammad Arbain, dalam impak program kecergasan hidup aktif untuk murid-murid dan juga para pelajar di sekolah. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Para penonton yang saya hormati sekalian, sesi bual bicara ini saya teruskan dengan menunjukkan pertanyaan kepada Puan Kintan binti Ahmad. Okey, Cikgu Kintan, saya difahamkan Cikgu Kintan merupakan guru penasihat ataupun guru kelab pemuda di SK Laksamana, dan Cikgu juga merupakan pengurusi teknik daerah kelab pemuda. Jadi bolehkah Cikgu Kintan kongsikan dengan rakan-rakan guru penasihat pemuda daerah Pulau Tinggi tentang apakah peranan yang boleh mereka mainkan untuk merealisasikan kecergasan hidup aktif terhadap murid-murid di sekolah. Cikgu Kintan. Terima kasih Tuan Hos hari ini, Encik Arbain bin Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan, salam kita sihat, kita hebat. Alhamdulillah, bersua kita di pautan Google Meet di pagi yang ceria ini. Kecergasan hidup aktif adalah impian semua individu. Kita sebagai seorang guru amat penting memainkan peranan sebagai pendidik, perancang, pendisiplin, pemudah cara, role model dan memberikan motivasi untuk merealisasikan amalan kecergasan hidup aktif. Perkara yang paling penting sekali ialah murid-murid ini perlu diberi pengetahuan dan kesedaran mengenai kecerdasan hidup aktif ini. Oleh itu, kami guru-guru kelab Doktor Muda ini telah dibekalkan modul kelab Doktor Muda mengenai skop-skop amalan gaya hidup sihat dengan melatih ahli kelab Doktor Muda agar dapat mempraktikannya. Seterusnya, ahli kelab Doktor Muda ini dapat membimbing rakan-rakan mereka. Usaha yang dijalankan ini dapat meningkatkan tahap kesihatan diri sendiri dan rakan-rakan mereka, seterusnya kepada keluarga dan masyarakat. Guru-guru pula perlu memastikan penglibatan murid adalah menyeluruh, sama ada di dalam atau di luar kelas. Sebab kita mahu melahirkan individu yang cerdas dan cerdas. Murid-murid ini adalah aset paling penting dan pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Kecergasan hidup aktif menjadikan amalan gaya hidup sihat dapat diaplikasikan sepanjang kehidupan. Terima kasih Encik Arbain. Okey, matlamat kita ialah untuk melahirkan murid-murid yang sihat, yang cerdas dan cerdas. Bolehkah Cikgu Kintan kongsikan contoh-contoh
program atau aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah bagi yang boleh mendatangkan impak terhadap kecergasan hidup aktif. Ibu Kintan. Baiklah, sekolah merupakan sebuah institusi yang terurus, tersusun dan mempunyai kemudahan serta sumber yang boleh dikongsi bersama dalam melaksanakan aktiviti program kesihatan hidup aktif dari peringkat awal. Sekali lagi, kami guru-guru Kelab Doktor Muda bersama guru-guru mata pelajaran pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani, unit kesihatan denggi dan diki dengan bimbingan serta sokongan padu barisan pentadbir sama-sama merancang melaksanakan aktiviti dan program ke arah ketegasan hidup aktif ini. Di antara program yang kami jalankan ialah guru-guru boleh catat saya akan senaraikan satu persatu. Antara program tersebut ialah program Fit Together untuk indeks jisim tubuh menjadi normal, program Anakku Hebat, program Info Sehat, program Selamat Pagi Sayang, program Laman Infeksiologi dan program Sehat dengan Refleksiologi, program detektif makanan, program permainan sihat kantin dan dewan terbuka, program cerdas-cerdas iaitu senaman memanaskan badan sebelum satu murid satu sukan dijalankan. Program Menggapai Bintang, program Lensa Sehat iaitu info mengenai gaya hidup sehat sama ada di media cetak atau elektronik. Program Jejak Sehat, paparan QR code iaitu jenis-jenis penyakit di papan kenyataan laksamana wiket di hadapan sekolah. Kita juga boleh memberikan penganugerahan untuk penglibatan aktif seperti anugerah superhero, anugerah Healthy King and Queen dan anugerah yang paling awesome. Semasa PKP ni, aktiviti yang dijalankan setiap pagi kita akan menjalankan senaman di dalam kelas. Senaman check exercise yang agak begitu popular masa kini. Aktiviti yang dijalankan di kelas juga adalah X-break. Biasanya dijalankan di ruang kerja dalam masa setiap 5 minit untuk tempoh 2 jam. Contohnya murid selesai membuat latihan matematik, minta murid meletakkan pensel, toleh kanan dengan kiraan 8, toleh kiri dengan kiraan 8, pandang hadapan, senyum, kemudian buat aktiviti regangan. Kelihatan secara konsisten dan pastinya mendatangkan impak kepada murid-murid. Sekian CRM. Okey, terima kasih Cikgu Kintan atas penerangan tadi. Okey, kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Auni Raudah. Okey, Auni Raudah. Auni sebagai seorang doktor muda, malahan Auni juga merupakan pengurusi Kelab Doktor Muda di SK Sungai Timur. Bolehkah Auni kongsikan, nyatakan mengenai doktor muda dan apakah peranan doktor muda dalam kecergasan hidup aktif? Auni. Terima kasih atas soalan itu. Saya Dr. Muda Auni Raudah binti Muhammad Fauzan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Telur berasa bertuah kerana dipilih menjadi ahli Kelab Doktor Muda. Program Doktor Muda merupakan pendekatan proaktif dari murid ke murid, dari pelajar ke pelajar. Doktor Muda akan bertindak sebagai pembimbing kepada rakan sebaya dan ejen perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan yang positif dan rakan-rakan, anggota keluarga dan masyarakat. Kami diberi latihan dari pengetahuan dan kemahiran amalan gaya hidup sihat. Mendorong rakan-rakan supaya menjaga kebersihan diri, bersikap positif dan bertingkah laku sihat. Memainkan peranan yang aktif dalam kempen-kempen kesihatan yang diadakan di sekolah. Berusaha menarik minat rakan-rakan
dan sentiasa cergas dan aktif. Terima kasih. Okey, Auni Raudah. Berdasarkan pengalaman Auni sebagai doktor muda di sekolah, boleh tak Auni kongsikan dengan rakan-rakan apakah contoh-contoh aktiviti kecerdasan hidup aktif yang doktor muda Auni Raudah jalankan di sekolah? Auni. Bagi soalan tersebut, aktiviti kecerdasan hidup aktif yang kami jalankan di sekolah adalah di dalam dan di luar sekolah, yang melibatkan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Kami sebagai doktor muda menjadi role model kepada rakan-rakan. Kami akan memberikan informasi mengenai kesihatan. Di antaranya adalah mengenai kecerdasan hidup aktif selama 5 minit di perhimpunan mingguan. Kami akan mengetuai aktiviti memanaskan badan sebelum program Satu Murid Satu Sukan. Aktiviti menyejukkan badan dijalankan dalam kelab sukan dan permainan masing-masing. Di musim PKP ini, kami akan melakukan senaman di dalam kelas pada setiap pagi. Kami sentiasa aktif dan merebut peluang dalam apa jua aktiviti pembelajaran di kelas. Kami cuba mengembangkan bakat dalam sukan dan permainan. Contohnya mewakili sekolah dalam pertandingan olahraga. Pada masa PKP, kami tidak melepaskan peluang menyertai pertandingan secara atas talian. Kecergasan hidup aktif sangat penting kepada setiap individu untuk kekal sihat dan bertenaga. Terima kasih. Okey, terima kasih Auni. Okey, para penonton yang budiman yang dirahmati sekalian, berdasarkan bual bicara yang telah kita jalankan tadi, mungkin saya boleh rumuskan bahawa gaya hidup aktif merupakan satu gaya hidup yang penting, yang signifikan, yang boleh meningkatkan kualiti kesihatan, kecerdasan rakyat Malaysia khususnya dalam kalangan murid-murid sekolah. Jadi kita telah dengar tadi banyak pihak memainkan peranan. Pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi memainkan peranannya, pihak pejabat kesihatan daerah dengan peranan tersendiri, kelab doktor muda di guru-guru penasihat kelab doktor muda dan juga terus kepada doktor muda itu sendiri. Jadi dengan peranan-peranan yang kita mainkan ini, saya percaya bahawa kita dapat meningkatkan tahap kecerdasan gaya hidup aktif dan mengurangkan gaya hidup sedentary. Jadi sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain, saya akhiri bual bicara ini dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sihat, kita hebat. Terima kasih.